Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Pada hari ini kita akan mempelajari geografi tingkatan 2 bab 7 iaitu kepelbagaian iklim dan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia di Asia. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, apakah yang akan kita pelajari dalam bab ini? Iaitu yang pertama, kita akan mengenal pasti kepelbagaian iklim di Asia. Yang kedua, menerangkan ciri iklim di zon panas, iklim zon panas, zon iklim panas sederhana, zon iklim sejuk dan juga zon iklim sejuk sederhana di Asia. Yang ketiga, menunjukkan negara di Asia yang mengalami, apakah negara yang mengalami keempat-empat iklim yang kita akan kaji tadi. Dan juga yang terakhir, kita akan membandingkan pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia. Baik, ada sedikit pengenalan. Kepelbagaian iklim memberi pengaruh yang besar terhadap kegiatan manusia di Asia, seperti pertanian, perikanan, pembalakan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan pelancongan. Walau bagaimanapun, tidak kesemua ekonomi ini boleh dijalankan sepanjang masa di setiap kawasan. Selepas mempelajari bab ini, para pelajar akan dapat membandingkan pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia. Kita teruskan kepada 7.1, kepelbagaian iklim di Asia. Jadi iklim yang akan kita kaji pada hari ini, benua Asia boleh dibahagikan kepada 4 zon iklim. Jadi apa 4 zon iklim itu? Iaitu yang pertama ialah zon sejuk. Zon sejuk. Kalau zon sejuk ni, dia berada pada kedudukan 65 darjah utara hingga 90 darjah utara dan mempunyai iklim jenis tundra. Yang kedua, zon sejuk sederhana pada kedudukan 45 hingga 65 darjah utara dan ini mengalami 2 iklim, iaitu iklim Siberia dan juga iklim Laurentia. Yang ketiga, zon panas sederhana berada pada kedudukan 30 hingga 45 darjah utara dan mempunyai 3 iklim. Iaitu iklim Mediterranean, iklim steppe dan juga iklim China. Ada 3, jadi semakin bertambah. Dan juga di zon panas pada kedudukan 10 hingga 10 darjah selatan hingga 10 darjah utara, kita ada 3 juga iklim, iaitu iklim gurun panas, iklim monsun tropika dan iklim khatulistiwa. Jadi mari kita lihat satu persatu ciri iklim mengikut zon di Asia. Jadi yang pertama sekali dipanggil sebagai zon sejuk, iaitu iklimnya adalah iklim tundra. Apa ciri iklim tundra ini? Ialah suhu musim panasnya tidak melebihi 10 darjah. Ini musim panas tapi tidak lebih daripada 10 darjah. Maknanya kalau di negara kita 10 darjah ni masih dalam keadaan yang sederhana sejuk iaitu lebih sejuk daripada Cameron Highland kalau di negara kita. Tapi ini di iklim tundra. Kemudian suhu musim sejuknya, kalau musim panas tadi ni, sekarang musim sejuk di bawah takat beku iaitu boleh sehingga kepada negatif 28 darjah. Dan jumlah hujan tahunannya adalah sedikit saja, iaitu 250 mm. Kerpasan turun dalam bentuk salji. Jadi kalau macam di Malaysia, kerpasan kita dalam bentuk hujan kan. Mereka punya kerpasan turun dalam bentuk salji. Dan contoh negara kita boleh bagi satu negara, iaitu negara Rusia Utara. Jadi Rusia kita tahu adalah satu negara yang sangat besar. Jadi dalam satu negara pun dia ada beberapa zon iklim.
Baik, kita pergi kepada zon yang kedua, iaitu zon sejuk sederhana. Okey, di mana melibatkan iklim jenis Siberia dan Laurentia. Mari kita pergi kepada iklim Siberia terlebih dahulu, di mana suhu musim panasnya ialah antara 15 hingga 20 darjah Celsius dan suhu musim sejuk mencecah negatif 17 dan boleh turun lebih teruk lagi sehingga negatif 20 darjah Celsius. Maksudnya dia tidaklah seteruk musim zon sejuk iaitu sehingga 28 darjah. Dan jumlah hujan tahunan kira-kira 500 mm sekali ganda berbanding iklim tundra tadi. Kemudian kerpasan dia turun dalam bentuk salji juga pada musim sejuk. Maknanya pada musim panas kemungkinan ada hujan walaupun sedikit. Kemudian kita boleh lihat contoh negaranya sama juga negara Rusia, tetapi dia adalah di kawasan Siberia, kawasan Siberia di Rusia. Okey. Dan kita tengok pula iklim kedua dalam zon sejuk sederhana. Okey, pertama kita ada iklim Siberia. Yang kedua kita ada iklim Laurentia. Okey, Laurentia. Jadi suhu musim panas di Laurentia lebih sedikit daripada di Siberia, iaitu 20 hingga 27 darjah Celsius. Suhu musim sejuk pula ialah negatif hingga 10 darjah Celsius, negatif 6 darjah Celsius, boleh pergi sehingga 10 darjah Celsius. Dan jumlah hujan tahunan dia adalah antara 500 dan boleh sehingga 1000 milimeter. Salji turun pada musim sejuk. Suhu pada musim sejuk boleh mencapai tahap beku. Jadi ada 3 contoh negaranya, iaitu senang nak ingat semua di bahagian utara, iaitu di China Utara, Korea Utara dan Jepun Utara. Okey, ni senang untuk awak nak ingat. Baik, kita teruskan kepada zon panas sederhana iaitu kita ada 3, iaitu kita ada Mediterranean, kita ada iklim steppe dan juga kita ada China. Okey. Jadi mari kita lihat satu persatu. Iklim Mediterranean, suhu musim panas yang sederhana panas iaitu 20 darjah hingga 24 darjah. Ini adalah suhu musim panasnya, iaitu dia sederhana panas. Musim sejuk sederhana sejuk juga, maknanya dia menggunakan istilah sederhana. Musim sejuknya adalah sederhana sejuk, iaitu 6 darjah hingga 10 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunannya adalah 275 mm dan maksimum boleh pergi sehingga 900 mm. Jadi ada 3 contoh negara yang mengalami iklim Mediterranean, iaitu Turki, Lebanon dan Syria. Seterusnya iklim steppe. Iklim steppe. Okey, apa ciri iklim steppe? Iaitu suhu panas pada 21 darjah, suhu sejuk negatif 10 darjah hingga negatif 0. Maknanya dia boleh mencapai negatif juga. Negatif 0 pula. Kosong lah, tak payah ada negatif. Jumlah hujan tahunan ialah 500 mm dan mengalami ribut salji pada musim sejuk. Jadi ini termasuk negara Rusia Selatan dan juga Mongolia. Okey, ini iklim steppe. Mari kita lihat iklim China, iaitu iklim yang ketiga dalam zon panas sederhana. Pada musim panas yang sederhana panas, kira-kira 28 darjah Celsius. Ini suhu dia. Kemudian pada musim sejuk, suhunya ialah antara ataupun kira-kira 5 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan minimum 500 mm dan maksimum 1500 mm. Jadi apakah contoh negara yang mengalami iklim China? Kita ada 4 di sini. Mungkin awak boleh ingat beberapa negara yang senang untuk awak ingat. Jadi antaranya ialah di China Tengah dan Selatan,
di Korea Selatan, di Jepun Selatan dan Taiwan Utara. Jadi negara ni pun ketiga-tiganya adalah selatan. Senang nak ingat selatan. Okey, dan juga di Taiwan Utara. Satu je ni utara. Okey. Ni satu sahaja yang utara. Okey. Mari kita lihat untuk zon yang keempat, iaitu zon panas. Jadi kita ada 3 juga, iaitu kita ada iklim khatulistiwa, gurun panas. Yang ketiga kita ada monsun tropika. Okey, jadi mari kita lihat ciri iklim khatulistiwa terlebih dahulu. Khatulistiwa ni iklim dia adalah ciri panas dan lembap sepanjang tahun. Okey, min suhu tahunan dia adalah 27 darjah Celsius Jadi dia di iklim panas, zon panas ini dia tidak mengalami musim sejuk ataupun musim panas Dia adalah satu musim sahaja. Jadi jumlah hujan tahunannya adalah banyak, tinggi, iaitu melebihi 2600 mm. So apa contoh negara? Termasuklah negara kita, iaitu Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. 3. Ni adalah negara jiran kita. Senang nak ingat Jadi kita semua berada di lingkungan iklim khatulistiwa. Mari kita lihat kepada yang kedua, iaitu iklim gurun panas. Iklim gurun panas dia adalah musim panas yang sangat panas Jadi suhunya mencecah 32 hingga 38 darjah Celsius. Dan musim sejuk yang sederhana sejuk, iaitu boleh rendah sehingga 16 darjah Celsius. Julat suhu harian adalah tinggi, kira-kira 25 darjah. Dan jumlah hujan tahunan kurang daripada 250 mm. Ni kurang. Sangat rendah, sangat sedikit hujan dia. Dan apakah contoh negara yang mengalami iklim gurun panas? Iaitu kita ada Arab Saudi, kita ada Iraq dan kita ada Oman. Ini adalah 3 contoh negara yang mengalami iklim gurun panas. Baik, mari kita beralih kepada iklim monsun tropika, di mana ciri-cirinya ialah mengalami musim kering dan musim lembap yang nyata. Musim kering dan musim lembap yang nyata. Okey, dia bukan musim panas, musim sejuk dia musim kering dan musim lembap. Min suhu tahunannya antara 24 hingga 27 darjah Celsius, manakala jumlah hujan tahunan paling rendah 1000 mm dan paling tinggi boleh jadi 2000 mm. So, apa contoh negara yang mengalami iklim monsun tropika? Antaranya adalah, yang pertama adalah India, kemudian Laos, yang ketiga adalah Myanmar dan yang keempat adalah Thailand. Jadi walaupun ini pun adalah macam Thailand adalah negara jiran kita, tetapi negara dia termasuk dalam kategori iklim monsun tropika. Okey. Baik, kita pergi kepada 7.3, iaitu zon iklim sejuk. Kita akan fokus kepada zon iklim sejuk. Semestinya adalah iklim tundra. Okey, iklim tundra. Iklim ini mengalami musim sejuk yang panjang dan melampau. Jadi kita lihat kawasannya adalah di kawasan di sepanjang pantai utara Asia, terutamanya pantai utara Siberia yang terletak dalam lingkungan garisan Arktik. Kita tahu di Arktik ini kita ada kawasan yang sangat sejuk, kawasan ais. Suhunya, min suhu tahunan ialah negatif 14 darjah Celsius. Suhu musim panas sangat pendek, iaitu antara Mei hingga Ogos, dengan suhu sederhana, iaitu kurang daripada 10 darjah Celsius. Ini musim panas Jadi musim sejuk pula masanya sangat panjang. Nampak kalau musim panas masa dia pendek, sangat pendek. Dia hanya ambil masa Mei
Jun, Julai, Ogos, 4 bulan saja. Tetapi musim sejuk dia sangat panjang, iaitu selama 8 bulan. Maknanya daripada 12 bulan, 4 bulan hanya musim panas hanya 4 bulan. Selebihnya 8 bulan adalah musim yang sangat sejuk, musim sejuk. Dengan suhu yang sangat sejuk. Okey, sangat sejuk iaitu negatif 32 hingga negatif 5. Maknanya dia boleh serendah negatif 32. Jadi julat suhu tahunan adalah tinggi iaitu 42 darjah Celsius. Mari kita lihat angin. Bagaimana angin di kawasan iklim tundra. Angin daratan membawa hujan maksimum pada musim panas. Hujan dia maksimum pada musim panas. Ribut salji sering berlaku dan kelajuannya sangat laju. Ribut ini sehingga boleh mencecah kira-kira 200 km sejam. Jadi kalau kita bawa kereta 200 km sejam ni memang boleh kena saman kita. Tapi ini kelajuan angin Jadi maknanya inilah ribut yang pada cikgu satu ribut yang sangat berbahaya lah. Kemudian kita lihat hujan. Bagaimana dengan hujan di iklim tundra? Jadi iklim tundra menerima kerpasan tahunan yang sangat sedikit, iaitu antara 250 hingga 300 mm sahaja. Dan kebanyakannya turun pada musim panas dalam bentuk hujan perolakan. Hujan perolakan iaitu hujan yang turun pada waktu petang diikuti oleh ribut. Dan pada musim sejuk pula sentiasa diliputi salji. Diliputi salji. Ini pada musim sejuknya diliputi dengan salji. Ini ciri di iklim tundra. Salji itu adalah sejenis kerpasan lah, kerpasan. Tetapi dalam bentuk salji, bukan dalam bentuk hujan. Baik, kita teruskan kepada kedudukan kawasan beriklim tundra. Jika kita lihat ni, kawasan ini semua adalah kawasan yang beriklim tundra di kawasan utara ini, utara Siberia. Utara Siberia dan sedikit di sini. Okey. Baik, inilah yang dipanggil sebagai iklim tundra dan sangat-sangat sejuk. Okey. Mari kita lihat pengaruh iklim tundra ini terhadap kegiatan manusia. Kalau ada manusia yang tinggal di iklim tundra, jadi kita akan lihat apakah kegiatan yang boleh dijalankan oleh manusia yang berada di iklim tundra. Jadi yang pertama adanya apa? Perikanan. Okey. Jadi bagaimana cara perikanan dijalankan di iklim tundra? Ikan ditangkap untuk keperluan sendiri sahaja. Jadi bukan untuk tujuan komersial atau dipasarkan ataupun diekspor apatah lagi. Tidak. Jadi hanya untuk keperluan sendiri. Manakala sumber dan ikan ini hanya untuk sumber protein penduduk sahaja. Jadi terhadlah sebenarnya. Dan lokasinya adalah di Siberia Utara. Pada musim panas, kegiatan menangkap ikan paus, pada musim panas, ikan paus, cod dan juga salmon dijalankan. Ikan paus ditangkap menggunakan harpun. Okey, harpun. Jadi awak boleh tengok gambar harpun. Ni dia gambar harpun. Baik. Ini dijalankan pada musim panas perikanan. Okey. Dan kita lihat pemburuan. Okey, pemburuan. Yang kedua adalah kegiatan pemburuan. Okey. Hasil buruan membekalkan daging sebagai sumber makanan. Kemudian kulit juga untuk buat kayak, kemah dan pakaian. Jadi daging haiwan buruan tadi digunakan untuk sumber makanan, manakala kulit haiwan itu akan dibuat untuk kayak, kemah dan pakaian. Manakala tulang untuk membuat rangka kemah dan lemak pula digunakan untuk menyalakan pelita serta memanaskan iglu. Ni iglu. Iglu ni ialah tempat tinggal ataupun rumah kediaman mereka lah.
Jadi inilah tentang kegiatan pemburuan di mana semua komponen dalam haiwan tadi memang digunakan secara maksimum tak ada yang terbuang. Okey, mari kita lihat pengaruh iklim ini. Pekerjaan orang Eskimo orang Eskimo. Ni nama orang yang tinggal di kawasan ni mereka ni adalah orang Eskimo. Berubah mengikut musim. Mengikut musim. Jadi pada musim sejuk mereka akan memburu binatang. Kita tahu tadi pada musim panas mereka menjalankan kegiatan perikanan. Jadi musim sejuk ialah memburu binatang. Apa antara binatang yang diburu? Antaranya ialah singa laut ataupun walrus, serigala dan juga rusa kutub ataupun dikenali sebagai karibu. Jadi mari kita lihat perikanan adalah untuk pada musim panas dan juga pemburuan adalah untuk pada musim sejuk. Okey. Cikgu harap semua pelajar faham setakat ini. Baik, mari kita lihat 7.4. Kita akan mengkaji tentang iklim sejuk sederhana. Dan tadi kita ada dua, iaitu iklim Laurentia dan Siberia. Tapi kita akan fokus kepada iklim Laurentia. Okey, mari kita lihat. Iklim Laurentia juga dikenal sebagai iklim sejuk sederhana pantai timur. Okey. Atau iklim monsun sejuk sederhana. Ni nama lain dia. Kawasan ini mengalami 4 musim, iaitu musim bunga, musim panas, musim luruh dan musim sejuk. Jadi apakah kawasan ini? Kawasan ini ialah tadi kita dah bagi tahu semuanya utara iaitu China Utara, Korea Utara dan Jepun di utara Bagaimana dengan suhu? Okey, kita lihat suhunya. Suhu tahunan 9 hingga 17 darjah Celsius. Okey, suhu musim panas ada sederhana panas dan singkat sahaja iaitu di antara 21 darjah Celsius hingga 26 darjah Celsius. Suhu pada musim sejuk di mana suhunya sangat sejuk. Masanya pula sangat panjang dan keadaan ini kering tak ada hujan. Okey, jadi ianya adalah antara kira-kira suhunya antara kira-kira negatif 16 dan yang paling tinggi pun boleh pergi kepada 10 darjah sahaja. Julat suhu tahunannya antara 20 hingga 30 darjah Celsius. Baik, bagaimana dengan angin? Angin zon iklim sejuk sederhana, arus sejuk merendahkan suhu merendahkan suhu di kawasan pantai Jepun, China dan Korea Utara dan Siberia. Musim dingin adalah kering. Musim dingin pula kering kerana angin monsun barat laut bertiup dari darat. Okey, ini ciri angin di zon iklim sejuk sederhana dan kita fokus pada iklim Laurentia. Okey. Bagaimana dengan hujan? Hujan tahunan antara 500 hingga 1000 mm. Hujan turun sepanjang tahun. Hujan lebih banyak pada musim panas. Salji pula akan turun pada musim sejuk. Hujan maksimum dibawa oleh angin hujan maksimum dibawa oleh angin monsun tenggara pada musim panas. Okey, jadi inilah dia ciri-ciri iklim Laurentia. Jadi mari kita lihat pengaruh iklim Laurentia ini terhadap kehidupan manusia. Jadi kita ada dua, iaitu pertanian dan juga perikanan. Okey, mari kita lihat pertanian terlebih dahulu. Pengeluaran makanan untuk penduduk setempat. Tidak diekspor ataupun tidak dipasarkan keluar. Lokasi kegiatan ini adalah di Hokkaido, Jepun, dataran Manchuria, China dan juga di Korea Utara. Okey. Pengaruh iklim ini kita lihat bagaimana suhu panas yang sederhana sesuai untuk penanaman
gandum, gandum. Kemudian kentang, sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey. Kemudian jumlah hujan kira-kira 1000 mm menggalakkan pertumbuhan tanaman. Sebab itu mereka boleh menanam ataupun menjalankan kegiatan pertanian. Baik, mari kita lihat kepada kegiatan manusia yang kedua, iaitu perikanan. Jadi kegiatan penangkapan ikan adalah untuk pasaran tempatan dan luar negara. Ini maknanya perikanan dijalankan secara besar-besaran kerana dia melibatkan pasaran luar negara. Dan lokasinya adalah di sepanjang pantai negara Jepun. Pelabuhan perikanan utama di Jepun ialah Hakodate, Wakanai dan juga Kushiro. Okey. Kemudian mari kita lihat pengaruh iklim ini. Pantai Jepun yang terletak di persimpangan arus panas Kurashio dan juga arus sejuk Oyashio yang menggalakkan pertumbuhan plankton. Jadi laut di sekeliling Jepun kaya dengan hasil laut. Kegiatan perikanan dijalankan pada musim bunga dan pada musim panas. Jadi kita tahu negara ini mengalami 4 musim. Jadi mereka akan jalankan perikanan pada musim bunga dan musim panas. Jadi pada musim luru dan pada musim sejuk mereka menjalankan mungkin kegiatan yang lain. Baik, mari kita lihat 7.5 iaitu iklim, zon iklim panas sederhana, dan kita akan fokus kepada iklim China sahaja di sini, iaitu iklim ni turut dikenali sebagai iklim monsun panas sederhana dan iklim panas sederhana pantai timur. Dan kawasan ini juga mengalami 4 musim, turut mengalami 4 musim, iaitu musim bunga, musim panas, musim luruh dan musim sejuk. Jadi mari kita lihat kawasannya adalah kawasan di tengah, kawasan di tengah dan selatan China, kawasan Korea Selatan, kawasan Jepun Selatan dan Taiwan Utara. Bagaimana suhunya? Suhu tahunan. Suhu tahunan dia adalah 15 darjah Celsius, dan pada musim panas suhunya sederhana panas iaitu 28 darjah Celsius pada bulan Mei hingga September, dan suhu musim sejuknya adalah kira-kira 5 darjah Celsius iaitu pada Oktober hingga April, Dan julat suhu tahunan melebihi 25 darjah Celsius. Baik, angin monsun tenggara, monsun tenggara bertiup ke kawasan tekanan rendah pada musim panas dan membawa hujan lebat. Seterusnya pada akhir musim panas, China Selatan, Hong Kong dan Taiwan mengalami ribut taufan kerana siklon tropika bertiup dari Lautan Pasifik. Jadi mari kita lihat hujan. Hujan tahunan antara 508 hingga 1520 mm. Kebanyakan hujan turun dalam bentuk hujan siklon, iaitu hujan yang bertiup dari hujan yang dibawa oleh angin siklon tropika, iaitu dari Lautan Pasifik. Baik, mari kita lihat pengaruh iklim China tadi terhadap kegiatan manusia. Kita akan kaji 2 kegiatan. Mungkin ada banyak kegiatan lain, tapi ini adalah kegiatan utama. Jadi mari kita lihat yang pertama adalah yang pertama adalah pertanian. Yang kedua ialah penternakan. Baik, mari kita lihat pertanian dahulu. Kegiatan penanaman padi, penanaman padi dan gandum sebagai sumber makanan penduduk. Dan di mana lokasi
Di mana lokasi pertanian ini ialah di kawasan lembah Sungai Yangtze, dan tanaman teh pula di ni padi. Kemudian untuk teh pula ialah di kawasan bukit antara lembangan Cheng, Jiang dengan Xizang. Kawasan pengeluaran gandum pula ialah di dataran China Tengah. Okey. Jadi mari kita lihat pengaruh iklim ini pada suhu panas, musim panas iaitu 28 darjah Celsius, dan hujan tahunan dia melebihi 1000 mm sesuai untuk penanaman padi. Okey. Dan aktiviti penanaman padi ini dijalankan pada musim hujan, kerana kita tahu padi memerlukan air yang banyak. Manakala gandum dan teh di kawasan suhu sederhana, iaitu antara 16 hingga 18 darjah Celsius, dijalankan di kawasan suhu sederhana. Kalau dekat Malaysia, penanaman teh kita ada di Kundasang, di Cameron Highlands, di Genting Highlands, di kawasan yang bersuhu sederhana. Baik. Mari kita lihat untuk aktiviti ataupun kegiatan penternakan. Jadi kegiatan ini China adalah pengeluar dan pengguna hasil ternakan utama dunia. Okey. Permintaan tinggi terhadap produk daging dan susu, daging dan susu segar kerana kerajaan menggalakkan peningkatan taraf kesihatan rakyat. Okey, ini kegiatan dia. Lokasinya adalah kawasan penternakan utama ialah di Shanghai Bright, Inner Mongolia Yili, dan Shijiazhuang Sanlu. Kalau susah nak ingat pun tak apa, awak mungkin boleh ambil yang senang lah, ambil Inner Mongolia Yili ke ataupun Shanghai Bright. Ambil satu contoh. Kawasan penternakan ayam. Okey. Penternakan ayam pula di Shandong. Okey. Manakala penternakan khinzir di Hunan, Henan, Shandong dan Anhui. Jadi tu dia. Seterusnya bagi pengaruh iklim China ini ialah suhu musim panas yang sederhana panas, iaitu antara 28 darjah Celsius dan sejuk hingga 5 darjah Celsius sesuai untuk penternakan lembu. Penternakan dijalankan di kaki bukit kerana suhunya lebih sejuk. Suhu dingin menggalakkan pertumbuhan rumput sebenarnya, dan ini adalah sumber makanan kepada haiwan ternakan. Baik, mari kita pergi kepada iklim panas. Jadi iklim panas, kita fokus kepada iklim gurun panas, iaitu iklim ini adalah iklim yang panas dan kering sepanjang tahun. Okey. Di mana cuaca pada waktu siang, adalah panas. Okey, iaitu 40 darjah Celsius kerana kekurangan litupan awan. Kena ingat di gurun panas mereka kurang litupan awan, dan ini menyebabkan cahaya matahari terus terpancar ke permukaan bumi. Jadi panasnya sehingga 40 darjah Celsius. Jadi kawasan dia adalah kawasan gurun Arab. Angin timuran yang kering bertiup dari kawasan darat dan tidak membawa hujan. Jadi kalau kita perasan, hujan di sini pun adalah kurang daripada 250 mm. Kemudian mewujudkan keadaan yang gersang. Apa tu gersang? Sangat kering. Mari kita lihat suhunya adalah suhu tahunan adalah 25 darjah Celsius. Suhu musim panas sangat panas, iaitu antara 32 hingga 36 darjah Celsius. Suhu musim sejuk pula adalah sederhana sejuk, iaitu kira-kira 16 darjah Celsius. Manakala julat suhu tahunan adalah 17 hingga 20 darjah Celsius. Okey. Baik, mari kita lihat pengaruh iklim gurun panas terhadap kegiatan
manusia. Okey, mari kita lihat. Kita ada dua juga yang kita akan fokuskan, iaitu yang pertama adalah pertanian, yang kedua adalah penternakan. Okey. Kalau pertanian ialah kegiatan menanam pokok kurma secara besar-besaran untuk mendapatkan buahnya. Kemudian lokasinya ialah ladang buah kurma di mana? Wilayah Qasim, Arab Saudi. Okey, boleh bagi satu contoh kawasan ini. Dan pengaruh iklimnya, pokok kurma ditanam di kawasan oasis secara ladang. Pokok kurma dapat tumbuh pada suhu 7 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius. Daripada serendah-rendah suhu sehingga pada ketinggi-tinggi suhu. Okey. Kemudian kita pergi kepada penternakan. Okey, penternakan melibatkan penternakan unta, kambing, biri-biri dan lembu. Okey, untuk mendapatkan daging, susu, kulit dan bulu. Ladang ternakan unta terdapat di Hudaibiyah, Arab Saudi, dan ladang ternakan lembu di Gurun Arab. Okey, jadi apakah pengaruh iklimnya? Ia lebih kepada hujan tahunan yang kurang menyebabkan rumput dan semak samun tumbuh renek dan jarang. Okey. Dan rumput ini dijadikan makanan ternakan seperti lembu, kambing dan unta. Okey. Baik, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kalau kita lihat, ini adalah rumusan kepada apa yang kita belajar, iaitu kepelbagaian iklim di Asia Tenggara. Kita fokus kepada 4 zon iklim, iklim zon sejuk, dan kita fokus pada iklim tundra. Iklim zon sejuk sederhana, kita fokus pada iklim Laurentia. Zon iklim panas sederhana, kita fokus pada iklim China. Dan zon iklim panas, kita fokus pada iklim gurun panas. Okey? Baik. Jadi ada dua perkara yang kita belajar pada hari ini, iaitu ciri-ciri setiap iklim dan juga bagaimana pengaruh iklim itu terhadap kegiatan manusia. Okey. Jadi itu sahaja perkongsian ataupun pembelajaran kita pada hari ini, dan cikgu harapkan semua pelajar akan dapat manfaat daripada pembelajaran ini, dapat membuat nota dan juga menjawab semua latihan yang cikgu berikan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.